Assalamualaikum, kita bertemu kembali dalam Baru Masuk bersama saya Fetri Yahya, podcast yang istimewa untuk anda. Dan setiap siri kita bincangkan topik yang hangat, yang panas untuk informasi anda bersama. Dan kali ini saya bersama dengan dua tokoh daripada MRSM, sebab topik kita pun tentang momentum MRSM pada hari ini, sama ada hebat atau sebaliknya. Bersama dengan Dr. Zul, yang popular. Popular. Dr. Zulkifli Hussein adalah Timbalan Pengarah 2 Bahagian Pendidikan Menengah dan Kaunselor MARA. Ya, Doktor, berapa lama dah dengan MARA? Tahun ni genap 15 tahun saya dengan MARA. Oh, lama Lama. Setia, Alhamdulillah. Okey, saya pada pula dengan seorang yang cantik menawan. Beliau bernama Teknologi Sir Zainah Ibrahim ataupun Dina, dan alumni MRSM Kuala Krai. Dan betul. Ketua cawangan Kuala Krai, Ansara Kuala Krai. Oh, setia Kuala Krai ya. Okey, hari ni kita nak bincang tentang momentum MRSM. Ya, dulu masa saya kecil lah, saya bayangkan MRSM ni benda yang M tu adalah mega. Kemudian yang hebat kan. Jadi budak-budak MRSM ni boleh lah rasa diri mereka ni bagus, boleh kekuat sikit. Sebab bila masuk MRSM tu ada prestige. Dan kalau saya lihat sejarah dia, 72 bermaksud kalau ikut umur dia dah 50. Dah boleh panggil pakcik-pakcik dah. Maksudnya dah umur yang matang. Dan sebagai saya dulu dengan Dina, sebab anda ni memang ialah warga MARA, Ansara. Okey. Selepas dah lama keluar graduate, anda berbangga jadi warga MARA. Macam mana? Ya, memang bangga sangat. Bila orang cakap kan, you dulu sekolah mana? MRSM. Wah, dia punya proud tu macam macam sekolah lain tu macam kita budak MRSM. Kita memang ada term kita itu budak. Diri sendiri ke orang lain yang pandang? Orang lain pun ada sebab, respect. Yes, macam contoh kalau kita introduce bila borak-borak for the kerja, lepas kerja kan. Sekolah mana dulu? MRSM. Oi, lain ni budak MRSM. Kononnya lah. So kita rasa lah memang ada. Aura tu memang ada. Okey. Dan Dr. Zul, saya difahamkan dari sekolah biasa. Ya, betul. Sempat tak apply dulu masuk MRSM ke? Ya. Saya dulu sekolah menengah Kebangsaan Pengkalan Cepa 1, Dina. Okey. Jadi dia dekat dengan MRSM Pengkalan Cepa. Hari-hari kalau kami assembly, dia nampak bas MRSM tu lalu. Oh, ini MRSM kan. Kami kalau sekolah kebangsaan, naik bas warna oren tu lah kan. Kalau ada kalau ada lawatan dan sebagainya kan. Jadi rasa hebatnya budak MRSM, dan saya tidak pernah berpeluang lah untuk masuk, dan mohon pun tak layak pun pada waktu tu. Cuma ada kawan-kawan yang PMR dia bagus. Dan dapat masuk ke MRSM Pengkalan Cepa. So kita berhubung lah. Dia kata seronok dekat MRSM Pengkalan Cepa, ada makan 6 kali sehari dan sebagainya kan. So sebelum saya masuk ke MRSM, memang saya melihat MRSM sebagai satu jenama yang sangat besar lah sebenarnya. Sekarang dah 15 tahun berkhidmat dengan MARA. Bila anda masuk ke dalam MRSM tu kan, berjumpa dengan warga MRSM. Dulu tengok MRSM macam ni kan. Wah, MRSM. Bila ada masuk, rasai sendiri macam mana? Pertama tinggi ke pandangan tu? Subhanallah. Saya start kerja dengan MARA Julai 2008. Saya sebelum convocation dekat Universiti Melaya, saya di offer masuk MARA untuk menjadi pendidik dalam MRSM lah. Saya ingat lagi, saya nak lapor diri waktu tu kita tak ada kenderaan kan. Jadi kita telefon lah MRSM Transkrian tu. Jadi diorang ambil kereta kancil kat saya dekat Penang kan? Penang lah, dekat Nibong Tebal. Tapi kita turun dekat Stesen Bas Parit Bunta. Jadi ada satu cikgu ni datang ambil saya kereta kancil warna putih, ada student. Saya ingat lagi nama Wardah. Dia ambil saya. Dia pun bawa lah helmet saya. Cikgu, mana bagi barang cikgu kan? Saya pun bawa lah file-file saya angkut. So saya masuk ke MRSM. First time saya tengok facility dia memang berbeza. Design bangunan dia berbeza. Dan 1 Julai 2008, pukul 8 pagi saya lapor diri. Bila saya masuk tu, saya kata sekolah ni ada budak ke tak ada budak ni? Sunyi ke? Dia tak ada budak keluar masuk semua kan. Tak bising-bising. Tak bising. Kita sekolah harian biasa kan. Panjat pagar kan. Jadi faham? Beza. Jadi saya hanya kedengaran bila saya makin dekat bangunan sekolah, saya rasa suara cikgu baru jelas kedengaran. Jadi
Oh, budak ni memang patuh. Dia duduk belajar betul-betul. Budak nerd je lah semuanya kira. Nak kata nerd tak, tapi saya rasa lebih kepada terms obey lah. Dia memang nak belajar dan memang beri perhatian dalam kelas. Dan belah malam pada hari yang sama, saya diminta untuk mengendalikan kelas kerjaya dipanggil. First time saya dengar perkataan kelas kerjaya. Oh, rupanya ada kelas kerjaya. Walaupun masa sekolah menengah dah bagi pendedahan. Ya, tapi dekat MRSM ni dia ada satu masa khas yang mana budak form 5 dan form 4 kita memang ajar tentang bagaimana persediaan untuk menghadapi persediaan selepas SPM. Awak nak jadi apa? Kalau nak jadi pilot macam mana kan? Selepas kelas, ni cerita hari pertama lapor diri, tak habis lagi Dina. Punyalah dia punya. Kan. Budak-budak ni datang, satu batch ni datang, yang lelaki lah kan, dia akan salam dan cium tangan. Itu sebenarnya saya rasa, satu permulaan yang saya rasa macam sangat mengkagumkan. Terus jatuh cinta lah. Yes, sebenarnya terus jatuh cinta kepada sistem MRSM sampai banyak lagi lah cerita-cerita lain kan Fitri kan. Itu sebagai mukadimah kan. Mukadimah. Sebagai mukadimahnya itulah yang nak jawab soalan Fitri tadi. Mukadimah Kau tak manis. jawab soalan. Tapi saya nampak lah dia mengarah ke mana. Okay, sebagai kalau kita panggil budak, sebagai anak MRSM sendiri kan. Jadi saya terbayangkan macam saya dulu di SBP, kita tak ada pun sistem macam CGPA ke. Jadi apa yang menyebabkan tadi MRSM dia taat, terlalu fokus akademik, terlalu belajar. Macam tu ke? Kita bayangkan. Sebab saya langsung tak pernah ada peluang lah masuk ke kelas, tengok macam mana. Jadi apa yang ada dalam MRSM tu? Okay. Kalau saya pula, pengalaman saya lah. Saya masuk MRSM Kuala Krai tahun 2002. So, saya intake tingkatan 4. Tingkatan 4 masa tu. So, saya pun daripada sekolah harian, sekolah rendah, sekolah menengah tingkatan 3, daripada orang kampung juga. Orang Rantau Panjang, Kelantan, and then masuk ke sekolah asrama penuh MRSM. So, bila masuk kat sekolah harian kat kampung, kita rasa dah best student dah. Top student lah. Kononnya lah kan. Konon. Tapi bila masuk MRSM, semuanya ramai budak-budak bijak. Kan? Dengan ada CGPA, dia punya sistem semua. Kita macam, memang masa tu rasa downgrade lah diri sendiri. Kita rasa macam, macam mana aku ni dengan daripada, ada juga daripada bukan Kelantan saja, ada daripada KL, daripada Johor, dan kalau daripada Kelantan, geng-geng Kota Baru. Oh, kalau Kelantan tu set KB ni kiranya up lah. Orang bandar. Kita ni orang kampung. So, tapi sistem MRSM tu, dia sedikit sebanyak sebab dia boleh balance dengan extra co-curriculum. Macam kita budak harian, sekolah harian, I punya macam, memang kita punya karakter pun jenis yang outgoing. Kita suka buat aktiviti luar, macam luar bilik darjah. Ada macam pertandingan minggu bahasa. Contoh kan, MRSM dia memang ada minggu bahasa. So, kalau you bijak, you boleh bercakap-cakap elok, apa semua, you boleh join team Debat. Debat. Team debat ke, team pantun ke. So, you join, dia ada program yang boleh balance. So, secara tidak langsung, I rasa benda tu yang kita boleh rasa reduce kita punya rasa kurang keyakinan. Kalau MRSM, dari segi education dia tadi. tak macam kelas yang pandai ikut susunan pencapaian. Ke macam mana? kita tak streaming kelas Fitri. Kita tak ada. streaming. Kerana kita punya sistem adalah pelajar yang cemerlang harus membantu pelajar yang sederhana ataupun yang low macam achievers kategori tadi. saya lah. So, kita Saya tak kategori sederhana dulu. Jadi kompetitif itu yang merangsang untuk berjaya. Ke macam mana? Betul. Dia bila kita berada dalam kawasan circle yang kompetitif, sedikit sebanyak memang you akan sama-sama menjadi seorang yang kompetitif. So memang itu yang terjadi pada diri saya sendirilah. Okey, itu tentang pelajar kan yang terpilih semua tu. Cikgu-cikgu macam mana? Saya duk bayangkan mestilah cikgu yang lain sikit kan, berbanding dengan yang terpilih ke, yang betul-betul yang hebat ke, yang khas ke untuk masuk ke MRSM ni. Saya rasa kita kena bagi kredit kepada MRSM bila bercakap tentang cikgu. Kerana Dina cikgu yang mengajar Dina dulu tu adalah cikgu yang expert pada bidang dia. Kita akan ambil pada bidang perkhususan. Begitu contohnya guru library sebagai contoh. Dia memang kalau di UiTM ada satu kursus di ijazah sarjana muda kepustakaan. Memang dia adalah pakar dalam perpustakaan. Kalau Dan Cikgu Zul music tak boleh ajar matematik lah. tak boleh. Kalau muzik tak boleh ngajar matematik. Dia mesti ambil guru muzik. Oh, bidang dia Bidang dia. Yes. Okey. Dari segi kajian memang memberi impak ke ataupun macam mana? Sebab ada cikgu yang mungkin dia kena buat yang multi skill ke, dia lah ajar Inggeris, dia lah ajar BM ke, dia lah ajar semua sekali macam mana? Kita dekat MRSM ni kita percaya bahawa untuk jadi cikgu yang baik kena ada dua benda. Yang pertama adalah content mastery.
Kedua adalah pedagogical skill. Dua benda ni kena bergabung. Jadi content mastery maksudnya, kalau you sebagai contoh mengajar reka bentuk teknologi, ataupun dulu kita panggil zaman kita Fitri, kita panggil kemahiran hidup. Sekarang tak ada kemahiran hidup. Sekarang reka bentuk teknologi. So kita ambil cikgu-cikgu tersebut dalam bidang engineering. Jadi mereka tu memang expert pada bidang engineering yang akan mengajar anak-anak ini. Kedua adalah pedagogical skill lah. Pedagogical skill ni kita akan hantar cikgu-cikgu kita ni untuk mengikuti diploma pendidikan. So kalau nak jawab soalan tadi, untuk jadi cikgu yang bagus dari segi kompetensinya, memang kena ada gabungan kedua-dua inilah. Expert into. Okey, itu dia. Sebab kalau di SPP, minta maaf ya, kita buat perbandingan. Perbandingan pula kan. Satu istilah yang popular saya kira, homeroom. Homeroom. Jadi sebagai warga MSM dapat diceritakan macam mana tu? Homeroom. Sebenarnya benda ni jugalah untuk macam budak sekolah harian macam saya kan. Bila you tiba-tiba you jauh dengan keluarga kan. Tapi sistem di MRSM ni, dia ada homeroom ni. Homeroom ni sebenarnya macam second family for you. Family tumpang lah. Kalau di MRSM maknanya you ada, daripada you berpisah dengan family, masuk asrama, jangan risau. Sistem MRSM dia create this homeroom system, so that dalam tu dia akan ada cikgu khas yang jadi cikgu homeroom. Bukan guru kelas tau. Guru yang handle that homeroom. Homeroom tu dia adalah pula dia bahagikan, kalau mungkin zaman saya dulu dalam satu kelas kita pecah dua. Bahagi dua. Satu group ni untuk homeroom A, lagi satu tu homeroom B. So cikgu ni yang akan di luar kelas, habis waktu belajar, dia terus bertukar watak jadi macam ahli keluarga kita. Kalau dia lagi muda macam kakak. Kalau cikgu yang muda. Tapi kalau cikgu yang dah berusia sikit, kita dah boleh anggap macam mak kita. Jadi masuk homeroom dia bertambah tertekan ke? Atau tak, sebenarnya homeroom ni homeroom ni lah yang nak grab kasih sayang yang kita tinggal dengan jauh dengan family tu. Saya ambil contoh lah, macam Dina, dia masuk form 4. Betul. Bermaksud dia dah cemerlang dah PMR dia. Tapi ada MSM yang daripada form 1 Betul. Di mana mereka membesar, membina kat situ. Ada beza tak ambil budak yang dah sedia pandai, kemudian tuai hasil je kan. Berbanding yang kedua form 1, kita kenalah cincang dia, kena train semua untuk jadi sampai dia SPM nanti. Tapi saya rasa zaman dulu kita ada UPSR. So lulusan tingkatan 1 berdasarkan keputusan UPSR yang dah kiranya golongan yang terpilih. Saya rasa kerencaman dia berbeza lah. Kalau nak bandingkan anak-anak yang masuk daripada form 1 dengan form 4. Form 4 ni yang masuk pada saya lebih mature sikit lah. Saya namakan ayam kampung lah. Maksudnya dia duduk macam Dina dulu kan, duduk kat kampung, lepas tu masuk ke dalam sistem kita. Dan pada waktu tu you mula bergaul dengan budak Kuala Lumpur, betul, daripada budak Penang dan daripada sebagainya luar kan. Tetapi saya, to be honest, saya secara jujurnya lagi comel lah sebenarnya kalau budak ni masuk since form 1. Maknanya dia daripada form 1 dia tak bawa acuan mana-mana lagi. So dia memang solid kita punya student daripada form 1 sampai ke form 4. Tapi tak doesn't mean that Dina bukan budak kita. Budak sampai kita hati. Anak tiri lah ni. Bukan. Ini idealnya. Idealnya begitulah pada saya. Jadi dia sebut tentang macam ayam kampung tadi kan. Kita dah biasa bertaji di tempat lain kan. Tiba masuk dengan set-set yang pandai-pandai ni, macam mana kita nak sesuaikan diri? Yang budak yang menghadap buku kan, yang macam kalau I personally, macam mana saya nak sesuaikan diri, saya akan balance dengan aktiviti co-curriculum tu. So maknanya contohlah di sana saya sebagai presiden bagi dulu pengawas ada dua kan, pengawas yang ni dan pengawas perpustakaan. So the way saya treat, kita ambil yang perpustakaan ni kurang popular, tapi you dapat jadi ketua, dapat jadi presiden. So macam mana I nak compete dengan mereka yang dah memang sedia ada bagus. Kita sistem MRSM ni, bila you dapat jadi presiden perpustakaan, pustakawan, you dapatlah join camp kepimpinan sama. And then join, you kena, kat MRSM ni banyak ada usahawan lah kan, hari usahawan muda lah, minggu bahasa lah. ada semua. Ada banyak. So dia macam lebih pada belajar. Tak, kan? Saya yang ke arah ni. So saya rasa saya ni excel di MRSM kerana saya aktif dalam extra curriculum. Tetapi tidak bermaksud akademik saya sangat merudum. Tidak. Sebab kita tahu kita tak berapa excel in akademik. So, but sistem SPM cari supaya dia boleh balancekan kita dan boleh angkat kita supaya setanding. Saya rasa Fitri, budak MRS yang saya perhatikan, macam Dina punya pattern ni lah kan. Dah ramai orang macam Dina ni. Dia berani tau. Macam kita dulu, nak buat persembahan pentas tu malu-malu. Tapi kalau budak MRS, ada satu kali tu saya jadi penyelaras homeroom. So ada majlis anugerah homeroom. Waktu tu musim K-pop kan. Budak-budak ni memujuk-mujuk. Cikgu Zul, marilah saya nak tunjuk K-pop. Saya kata, ya Allah, pelik betul. Saya rasa macam
kita letak nilai kita. Tapi kan. budak ni sangat berani. Dan bila kita bagi peluang, subhanallah, saya macam K-pop betul budak ni. Memang dia buat seperti mana dalam YouTube tu. Ini benda yang saya rasa yang saya rasa tak ada di tempat lain, yang budak MRSM ni menunjukkan mereka sangat berani, suka nak menunjuk bakat mereka dan sebagainya. So bukan nerd semata-mata lah. Okay, Tak. itu baru sesi warm up sebenarnya. Macam dah jauh lah. Kan macam dah. Tapi dah lagi kita nak terjah lepas ni. Kita nak tengok mereka ni mengamuk atau tidak. Dalam baru masuk selepas ini. Jadi kita minum dulu. Okey, masih kita kembali dalam baru masuk bersama saya Fitri Yahya dan juga Dr. Zul, juga Dina Kuala Krai. Ke ada nama lain? Dina Ansara ke kan? Brand nama baru. Okey. Saya kongsi pengalaman ketika saya di College Mara Kulim. Saya antara ada 10 orang yang pelajar SBP. Yang lain semua MRSM yang boleh masuk. Jadi saya tengok mereka ni memang tak lekan dengan buku lah. Mungkin sebab matrik nak masuk ke degree kan. Tapi saya tengok waktu tu macam ada kluster tau. Yang macam daripada MRSM masa tu yang top macam Taiping, Kalang Chepeng. Mereka ni di kluster yang lain. Semua budak pandai. MRSM yang ranking. MRSM ada buat ranking-ranking. Okay, yang ni MRSM yang hebat. Kemudian ada juga yang daripada SMM yang bahasa minta maaf ya. Yang Cikai ni macam mana? Sekarang ni MRSM ada berapa? 57. Bayangkan dia buat kluster kan. MRSM yang first, katakan Taiping, Langkawi semua, tiba-tiba yang MRSM yang ke-57 ni. Macam mana mereka nak yalah daripada MRSM yang mungkin yang terakhir, yang macam mana, ada tak macam tu Dr. Zul? Yeah. Pertamanya saya tak sangka lah Fitri ni masuk College Mara. Kan? So berani daripada SPB. Berani dia masuk Darah dia dah rasa bercampur. takut jugalah ya. Okay, tak apalah, kita tu okey je, tak ada masalah. Mana-mana pun okey. Tapi bagus. Ini benda yang sangat bagus. Kerana kita daripada berbeza tapi mimpi kita sama. Mimpi kita sama. Betul. Kita nak pastikan anak bangsa kita cemerlang. Kita sekarang sistem pendidikan MRSM ni kita klusterkan mengikut program. Okey, sebagai contoh kita ada MRSM Teknikal di Bentong, kita ada IGCSE dan kemudian kita ada Ulul Albab. Dan kita ada Premier dan juga yang disebut tadi Pengkalan Cepa, Taiping dan Tun Ghaffar Barber tu adalah program Bitara kita ataupun program khas pendidikan. Maksudnya yang baik-baik daripada Premier ni. Yang bukan yang baik-baik, I mean yang menunjukkan kecenderungan. Saya bagi betul sikit kecenderungan yang lebih tinggi, mereka akan masuk ke 3 MRSM inilah. Kerana apa? Kita nak cabar anak-anak ini untuk bersaing dengan kapasiti yang lebih tinggi. Itu je niat kita. Dan tidak ada niat untuk kita klusterkan mana-mana pelajar kita. Baiklah, saya Dina nanti ada anak yang nak dihantar juga ke MRSM menyambung legasi. Dia mesti target yang tadi tu. Premier tadi tu lah. Okey, tapi MRSM yang siapa yang nak MRSM yang ke-57 ni? Okey. Yang orang tahu ranking tahu. Sekarang ni kau bercerita zaman internet kan, boleh tahu access ke. Yang ni MRSM yang top bottom 3. Macam mana motivasi ibu bapa kalau anak mereka tak dapat? Minta maaf, anda tidak berjaya ke Taiping, Langkawi. Saya rasa ini benda yang menarik. Saya nak jawab kat sini. Saya nak terus menggunakan peluang ini untuk jawab. Orang suka bandingkan ranking kan maktab. Dan orang juga suka bandingkan kita dengan SBP. Saya nak terangkan kat sini lah. Pertama, kita bukan apple dengan apple. Di antara satu sekolah dengan satu sekolah. Kita dasar MRSM 60% B40. Ini kita kena terima hakikat. Dan para pelajar yang masuk dalam sistem kita ni Fitri, setengah tu kita ambil dekat rumah. Sebab apa tak mampu? Tak mampu dari keluarganya, tak mampulah. Maksudnya keluarganya ada yang sakit, mak ayah bercerai-berai dan sebagainya. Jadi kita bawa masuk dalam sistem kita dengan harapan kita dapat putuskan rantai kemiskinan. Maksudnya satu masuk dalam sistem kita, dia masuk ke IPT, macam Fitri lah masuk College Mara, buat degree dekat USM, dan you dapat
bagi balik kepada keluarga you lah yang susah tadi. Itu kita punya matlamat utama. Dan apabila dasar ini kita buat, sebenarnya kita terpaksa berhadapan dengan para pelajar. Contoh para pelajar dari pedalaman ini mungkin dari segi penguasaan bahasa Inggeris. Kerana exposure tu tak sama dengan pelajar T20 di bandar. Jadi kita punya usaha cikgu ni kena lebih. Jadi pada akhirnya mungkin ada sedikit memberi kesan kepada pencapaian peperiksaan. Itu yang pertama. Kedua adalah dari segi subjek yang kita offer. Ada sekolah tertentu yang dibandingkan tadi saya tak nak sebut. Mereka offer STEM C. STEM C ni maksudnya ada subjek-subjek seperti ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Kita dekat MRSM ni nak bagi tahu kat seluruh rakyat Malaysia ni, walaupun saya dah bagi tahu banyak kali kat Facebook saya. Kita hanya offer subjek STEM A saja. STEM A tu apa? Fizik, chemistry, biologi dan maths. So ini adalah subjek yang pure science. Okay, kalau cemerlang pun tak habis lagi Fitri, saya tak habis lagi. Maksudnya dekat sini, Sabar. pelajar yang sekolah yang tak bagus subjek STEM A tu, dia boleh dia pergi offer kepada kelas STEM C. Maksudnya that's why dia punya MRSM apa yang STEM C tu? yang kita tak ada offer STEM C. Tak ada. Kita only STEM A sahaja. Walaupun saya dapat 8A tapi bukan cemerlang saya bab sains tak dapat lah. Yalah sebab kita ambil subjek sains, tapi kita semua wajib ambil fizik, chemistry, biologi, maths tadi kita wajib. Okay, tadi sebut 60% yang B40. Ya. Dina setuju tak? Perlu juga ada T20 ke MRSM tu. Sebabnya B40 nanti kita nak buat program, PIBG tak mampu sebab ibu bapa pun daripada yang susah. Jadi perlu ada T20 yang diterima masuk ke MRSM. Sebab saya tengok ada juga netizen bertikai, dia ni anak orang kaya tapi masuk MRSM. Jadi setuju pula perlu ada kuota T20 supaya mereka ni ibu bapa yang kaya ni boleh bagi dana kalau buat program-program yang hebat. Macam tu. Saya totally setuju. Sebagai bakal ibu bapa yang nak masukkan anak-anak, ada 3 orang anak, nak masukkan anak Dina ke T20 MRSM. kan? So macam saya rasa benda ni perlu untuk kita orang kata ada balance lah dalam MRSM tu sendiri di kalangan pelajar pun. Sebab exposure bagi pelajar yang T20 tak sama dengan exposure oleh pelajar B40. Contoh kan, sebab di luar bilik darjah, kalau lagi di asrama penuh kan, lepas kelas lah baru sebenarnya the real perangai masing-masing tu keluar. So jadi bila you pun berkawan, dah mula berkawan dengan golongan yang T20, exposure yang baik-baik ni harapnya dapatlah mereka tu serap sedikit sebanyak. So memang kena ada supaya balance. Okay, let's say katakan MRSM tu di apa yang paling hulu MRSM? Paling hulu Lokasi kalau ikut nama Pekalan Hulu. Pekalan MRSM Hulu. Pekalan Hulu tapi Okay. dia taklah hulu MRSM sangat. kalau hulu, yang datang nak Dr. Zul datang naik kereta mewah kan. Ada pembantu rumah 2 orang lagi. Tiba-tiba Yang kat back. Okay. Yang seorang lagi tu datanglah dengan bas, bertukar bas, 3 kali bas baru sampai ke MRSM. Macam mana di dalam homeroom tu kita harmoni tapi tidak ada rasa rendah diri ketika di luarnya. Yang datang ni mak bapak dia nak minum kopi gelamas. Okey. Berbanding yang hanya tangannya pun reka-reka sebab pemotong getah. Contohnya lah kan. Hantar naik motor. Macam mana nak membina keyakinan dalam MRSM yang rencam pelajarnya? Saya rasa ni sangat menarik. Saya pernah ada satu student di bawah program Budi, program bantuan untuk pendidikan. Program Budi ni Fitri, dia adalah pelajar yang mana parent mereka adalah 1,500 ke bawah dengan tanggungan 5 ke atas. Ini adalah B40 B1, paling bawah sekali. Paling bawah. So the first day dia tak lapor diri. Saya telefon, tak angkat kerana tak dapat dihubungi. Mungkin pedalaman sangatlah rumah dia ni. Kita pun sebab ni pelajar Budi. Kita kata budak ni mesti masuk dalam sistem kita. Dan kemudian pada hari yang sama, kita berdapat detect sekolah dia. Sekolah kebangsaan apa sekian-sekian lah. Alhamdulillah kita berjaya bercakap dengan guru besar dia. Guru besar dia kata budak ni dekat je dengan sekolah. Kami akan pergi ke sekolah, pergi ke rumah budak ni dan cuba menanyakan kenapa dia tak lapor diri ke MRSM. Dan Alhamdulillah guru besar sendiri pergi ke rumah dia. Dan guru besar menelefon balik ke kami, dia kata dia tak dapat lapor diri sebab memang tak ada duit untuk beli kelengkapan untuk masuk ke MRSM lah. Sebenarnya untuk masuk ke MRSM ni kena banyak juga duit sebabnya Itulah. uniform dan sebagainya kita faham. Tetapi untuk B40 ni memang kita beri bantuan Fitri. Jadi saya kata tak apa, kita ambil van maktab, kita pergi ke rumah dia. Jadi kami terus bergerak ke rumah dia dan memang tengok keadaan tu memang keadaan yang sangat daif. Dan saya ingat lagi waktu anak ni nak berpisah dengan kami ni, jadi kami nak bawa anak ni. Jadi ayah ni percaya kat kami ni sebab ada logo MRSM kat van tu. Okay. Kalau tak saya rasa dia tak berani juga kan.
Jadi waktu dia nak serah kami tu, saya nampak jujur-jujur mata saya ni, dia bagi duit RM10 kat anak dia. Tetapi dalam tempoh seminggu budak ni menangis sebab hanya ada gap tadi mungkin. Yelah. Jadi sebab ada gap yang tinggi di antara B40 dan mungkin pada peringkat Rendah permulaan. diri dia tu. Minggu kedua Dina, kita ada minggu aktiviti. Dina pun tahulah kan budak MRSM. Minggu aktiviti ni seminggu tak ada kelas. Ya. Bersukan, menari, persembahan sana, pergi sembelih ayam lah, macam-macam benda dah cikgu ni buat. Jadi budak ni masuk acara sukan. Acara sukan dia boleh menang 100 meter kategori form 1. Dia dah biasa kerja ayam. Ayam kampung. Memang ayam kampung. Jadi bulan hari Kan? sungguh ni dia menang pingat emas. Yeah. Lepas tu tak nangis dah Dina. Okay. Tak nangis dah. Tapi itulah keadaan nak cerita, nak jawab soalan tadi. Sebenarnya pada saya, walaupun B40 dan T20 adalah satu gandingan yang bagus sebenarnya. Dia akan berasimilasi dengan cepat. Yang ni dia boleh cakap bahasa Inggeris kepada anak T20. Ya. Ya. Dia boleh share. Jumpa anak Dina power cakap dia. bahasa Inggeris. Ya. Macam anak Dina tahu LRT macam mana. Kan? Yang ni tu tak dia. tahu macam mana. Kadang saya tengok, minta maaf ya, saya pernah jumpa pelajar yang naik lift pun dia takut-takut. Betul. Kita jamu makanan yang hebat-hebat, dia tak berani makan. Berani, Sebab dia biasa makan yang dekat pasar malam punya kan. Jadi kita nak guna sudu garfu pun nervous. nak mengubah. Pelajar kita yang susah, kita Okay. dapat apple kan. Makan lunch dapat apple. Okay. Apple sebiji. Hmm. Kita pergi ke asrama, kenapa you banyak sangat apple you ni? Mhm. Kenapa you simpan kat sini? Ini nak bawa balik hujung minggu kat family. Baik, jadi pengerusi Mara pula dia nak buat UPSR cadangan. Orang dah selesa. Minta maaf ya. Dah selesa dah dengan sistem sekarang ni. Ataupun perlu kita kembalikan UPSR. Kita memilih yang betul-betul hebat di atas kertas. Adalah poin-poin lain. Dina rasa macam mana? Yeah. Saya menjawab sebagai seorang mak Okey, bukan Ansara. bukan sebagai ansar, sebagai mak. Sebab sekarang anak saya pun sekolah rendah kan, dah start yang tanpa sistem UPSR ni. So dia buat penilaian based on bilik darjah tu kan semata. Okay. Sebagai seorang mak, memang kita rasa macam mana sebab kita dulu kita tahu budak anak kita ni excel sebab dia dapat berapa A, markah memang ada berapa A apa semua kan. So itu faktor pengukur. Tapi kita rasa jadi macam kita pula mak-mak ni yang so macam mana performance you ni? So kita sendiri sebagai parent tak tahu nak menilai anak-anak. Tapi mungkin di sekolah cikgu tu dia lebih arif lah penilaian mereka kan. Cuma bila kita sesi perjumpaan ibu bapa, kita pula macam bila cikgu explain, sebab kita dah letakkan dalam minda kita, kita rasa ni susah lah aku nak faham. So kita pun macam susah lah nak menerima sistem yang baru. I rasa itulah. Dan kalau you tanya, adakah kalau saya diberi kuasa lah, contohlah saya jadi PMX nanti kan, Menteri Pendidikan diberi peluang cadangan. Diberi peluang. Okay. Dan saya rasa bagus untuk dikembalikan. Sebab dia, yelah kita tahu education ni, dia kena berkait rapat dengan di rumah dan juga di sekolah sendiri. Sebab education you tak boleh solely bagi kepada pihak sekolah. Which is di rumah tu ibu bapa lah. Kan? So ibu bapa juga kena selesa dan confident dengan macam mana anak-anak itu diajar, kayu pengukurnya macam mana. So kita pun boleh turut support the system. Itu dia. Tapi itulah yang kontranya, nanti bila ada UPSR, ibu bapa akan kembali stres ya. Kan, Sebab zaman sekarang dia make sure straight punya A je. kebat semua tu memang luar biasa. Kadang Betul. soalan dia satu pun saya terfikir juga nak menjawab. Dr. Zul, macam mana persediaan ibu bapa kalau exam dikembalikan? Ibu bapa ni kalau buat exam, dia solat hajat, Ah, dekat ni anak dalam dewan periksa. Dia dekat luar ni sekolah sediakan satu hall baca yasin lah gitulah. Sebab itu adalah exam oriented punya minded Tu lah dia. kan. Okay. Pada saya dasar asasnya yang dulu Kementerian Pendidikan buat adalah untuk tidak pastikan kita rankkan anak kita ni berdasarkan satu evidence saja. Contoh, you dapat straight A UPSR, you kata anak you bagus. Yang ni tak dapat straight A dan you kata tak bagus. So kita dah mula mengklasifikasikan Ada pelajar label-label pula nanti. berdasarkan pencapaian. Itu asalnya. Pada saya niat ni sangat murni. Cuma kita tak dapat elakkan lah untuk SPM. Tetap ada ujian peperiksaan sumatif yang terpaksa kita buat. Cuma pada saya, apabila kita dah buat beberapa tahun sistem tanpa peperiksaan UPSR ini, this is the right time untuk Kementerian Pendidikan membuat kajian tentang sejauh mana kesan kepada para pelajar. Dan pada saya, sesuatu sistem yang kita buat sifatnya dinamik dan berubah-ubah. Kita tak ada masalah nak pergi ke depan, nak patah balik ke depan, nak patah balik ke belakang dan sebagainya. Pada saya, Kementerian Pendidikan dah tak ada pilihan melainkan turun ke lapangan dan bertemu semua stakeholders yang ada untuk dapatkan satu kajian yang lengkap
dan barulah buat decision. Mungkin juga sistem tanpa peperiksaan ni bagus, cuma kompetensi guru dalam membuat penilaian. Ya. Nak bagi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau dia bagi semua tahap 2, nanti guru besar marah. Yes. Tak apalah, kita Kan. bagi tahap 5. Contoh. Supaya boleh Kerana ada grey area, sebab dia ada kita panggil professional judgement dalam memberi tahap-tahap kepada para pelajar ini. Kita lalu macam bertumpu pada sekolah sangat kan. Ya. Jadi tak ada penilaian luar yang setara. Sorry, I nak tambah tadi kan. Atas kapasiti mak-mak ke? Mak lagi. ke mak. Dia semangat bila cakap pasal mak-mak ni. Sebab I rasa I bersetuju dengan Dr. Zul cakap tadi kan. Pasal I pun memang towards mak yang tak nak menilai anak berdasarkan keputusan ujian. Tetapi mungkin sistem pendidikan sekarang dia kena tambah baik. Bukannya go back to Dina, saya nak tanya, kalau minum dulu tu. Okey. Dina sebenarnya sebagai parent kan, Dina faham tak penilaian dalam bilik darjah tu macam mana? Itu yang tak faham tu. Okey, nampak tak? Tak apa, kena tambah baik yang tu. Kita berdamai ya. Sebenarnya ini kita- sebenarnya ada lompang di kita lah, maksudnya Okey. sistem kita sebenarnya tidak memberi awareness kepada parent. Ya, Bagaimana betul. sepatutnya penilaian tu berlaku. That's why berlaku stigma. Kalau kita tengok komen kat social media, adalah orang-orang yang tidak faham bagaimana proses penilaian itu berlaku. Ya. Itu dia, sebab kita pun bila sebut tentang ibu bapa, dia ada dua kategori tau. Satu yang mungkin professional, yang T20 yang akan boleh bila menyaman Ya. guru yang tak ni. Bila anak saya tak dapat, kenapa? Kan. Dan ibu bapa yang redha pasrah je pada kampung yang tak ada pendedahan. Ya. Okey. Dr. Peredo, tak apa, nanti kita sambung lagi baru masuk lepas Sorry, ni. saya lambat tangkap. Kita nak menggali bagaimana pula kemajuan dan momentum RSM hari ini dalam Baru Masuk. Program Budi ini adalah satu kemudahan yang disediakan oleh MARA untuk membantu anak-anak pelajar. Kita tak nak anak-anak ni, kita kata disebabkan faktor keuangan, pelajar ni tak dapat pendidikan. Assalamualaikum. Okey, kembali dalam Baru Masuk. Kita pun panas ya, bertemankan kopi dan juga secangkir ilmu bersama dengan Dr. Zul dan juga Dina Kolakrai. Baik, kita masa depan anak ni lebih mencabar lah, sebab anak ni kita mahukan yang terbaik semua. Ibu bapa semakin ada pendidikan. Kalau dulu kita tengok ibu bapa yang menghantar ni pekebun, petani, sekarang ibu bapa pun mewah dengan kedudukan yang selesa. Okey, tadi UPSR kita bincangkan, dan sekarang ni pula tentang MRSM dengan ujian kemasukan UKKM. Ya, doktor setuju tak ia dikekalkan ataupun ada komponen lain yang perlu diperbaiki? Ya. Fitri, apa pilihan kita ada? Dah UPSR tak ada, UKKM pula awak kata tak ada, tak boleh lah. So soalan tadi pada saya, memang kita kena buat lah UKKM, sebab kita balik pada asal penubuhan MRSM, memang kita nak kumpulkan para pelajar yang ada kecenderungan dalam bidang STEM. Kita nak orang Bumi Putra terlibat dalam, macam Dina dah jadi engineer hebat-hebat dari 20 ni kan. Maksudnya kita nak macam ramai orang macam Dina untuk keluar pada sistem kita. Jadi saringan itu sebenarnya sangat penting untuk menentukan kecenderungan. Dia boleh ke tak boleh, memang otak dia ni potensi ada tak potensi dalam bidang STEM tersebut. MRSM ada tak tempias ketidaktelusan yang orang luar tengok lah kan. Kita mesti ni geng-geng dia je yang lepas Kabel lah, guna kabel. macam mana sebagai anak MARA sendiri. Yang itu macam saya ni memang consider aktif di Ansara. Ansara ni adalah kiranya ada memberi, Ansara dengan MRSM dan juga pihak MARA memang ada close relationship. Tapi saya boleh kata setakat saya aktif ni menyumbang kembali dengan MARA apa semua, kabel tu tak boleh pakai. Dia tak terpakai lah surat yang berhormat ke? Tak ada. I rasa mungkin kepada orang lain, tapi kalau saya personally yang memang aktif in Ansara and also have a close relationship with MARA, kabel tu tak boleh pakai. Kena Saya upgrade ke suka wifi. statement awak. Saya suka statement Kena awak. upgrade kot ke wifi sekarang. Dah 5G. Kita ada pilih-pilih, ada UKKM, kemudian nanti ada ujian-ujian kan. Dah bersaing semua, tapi dah ada sistem homeroom lagi. Tapi tengok SPM tak adalah macam Sendu je juga Aduh. sangat. Jadi yang ada kelompangan ke dalam sistem RSM ni. Okay, ada kekurangan. Betul. Fitri, Sila saya jawab. nak tanya Fitri lah. Fitri dulu berapa dapat SPM? Sudah tanya result. Contoh lah, Okey, contoh. okey, Saya nak tanya okey. je. You dapat straight A ke tak? Ada?
Okay, fine. You dapat straight A. Ada tak kawan you yang tak dapat straight A? Ada. Kalau kita tengok dari secara pukul rata lah kan, adakah ada satu gap yang besar di antara anak-anak yang dapat straight A dengan yang tak dapat straight A? Saya tak tahu, Dina mungkin boleh komen lah. Saya pula Okay. Jadi host saya yang patut tukar. bagi soalan ni. Adakah Fitri rasa ada satu gap yang besar di antara orang yang tak dapat straight A dengan tak dapat straight A? Boleh jawab dulu lah macam mana? Okay. Personal opinion you. Saya suka sesi ni. Sila Fitri Okay, saya jawab. tambah soalan lagi. Okay. Okay. Sekiranya saya ketan 1 sampai ketan 3, saya memang best student perform. Okay. Okay, tiba-tiba PT3 ataupun nanti PMR dikembalikan, Okay. saya dapat katakan 6A, ya 2B. 2B tu sains dan matematik. Adakah saya akan dikeluarkan dari MRSM tu? Tak ada. Kita tak ada exit policy. Tak ada, Tak ada exit policy. masih dengan sistem family. Itu pun yang membezakan di antara institusi yang lain dengan kami. Kita Tapi tidak nanti ada dia exit akan policy. mencemarkan nama MRSM dan nanti Tidak. dia masuk SPM. Kita percaya bahawa setiap pelajar mempunyai potensi dan Okay. kita sentiasa war-warkan bahawa kompetensi guru sangat penting untuk menangani pelajar yang pelbagai potensi itu tadi. Okay, Tapi bagi yang, berbalik, Cuk, tak, Fitri tak jawab soalan saya soalan tadi lagi. tadi Soalan tu. tadi Fitri kena jawab dulu soalan saya. Kan? So ada beza ke tak ada beza? Tak sabar nak dengar. To be honest. saya ingat tak ada beza sangat. That's it. Okay. So maksudnya dia cerita kat sini, kita dekat MRSM, kita tidak memandang pencapaian akademik itu sebagai satu benda yang terlalu utama. Yes, penting. Kita nak pastikan pelajar kita cepat dapat result cemerlang dan sebagainya. Yes, itu memang keutamaan kita. Tetapi sebenarnya di sebalik itu sebenarnya kita juga sedar bahawa pencapaian akademik bukan segala-galanya. Saya juga datang daripada sekolah biasa. Saya dapat 5A je dalam SPM. Saya adalah science stream dan tapi tidak pula menjadikan saya ada gap yang besar di antara saya dengan kawan-kawan yang Okay, lain. realiti Sama hari je. ni sebab topik kita momentum hari ni. Okay, keputusan peperiksaan percubaan. Okay, katakan Zul, Dina masuk kelas jap. Okay. Yang dapat F9 untuk matematik tambahan dan fizik ni. Okay. Okay. Kan dalam kelas tak ada ranking kan? Sama je. Yeah. Mereka akan dibawa ke mana? Ada kelas homeroom khas ke? Intensif lah, Makmal Dina khas boleh ke? respon soalan ni. Okay. Sebenarnya kalau macam zaman saya dulu, saya ni sebenarnya kategori yang tidak excel in education. Kalau nak tanya kalau you tanya soalan kepada I tadi, SPM straight A tak? Saya dengan bangga boleh menyatakan tidak. Saya tidak dapat straight A in SPM. Dan sebenarnya masa di MRSM dulu pun memang dah dipraktikkan. Contoh kalau kita kurang ni ke belakang, di MRSM dia ada sistem mentor-mentee. So cikgu akan advise kita ataupun cikgu homeroom akan set, okay, you akan buat sistem belajar dengan mereka yang bagus resultnya sebagai mentor you. So jadi mentee. Okay. So macam tu. So macam and to menjawab kepada perbezaan antara education ni bukanlah orang kata kalau MRSM stigma kata based on education level semata-mata, which is tidak benar lah saya rasa. Pengalaman sendiri Tapi pun. kalau memang dia betul-betul lemah subjek yang core, Aha. fizik, matematik tambahan, biologi, kimia. Jadi ke mana mereka nak berjuang dengan SPM ni? Ya. Saya jawab cikgu soalan akan ni. support no matter what. Sekarang ni Ha. kita cuba buat STEM Rich kita panggil. STEM Rich maksudnya kalau di MRSM IGCSE, kita anak-anak ni dah belajar fizik, chemistry, biology and additional math since form 1. Dan kita nampak impak yang besar. Sebagai contoh di MRSM Langkawi, result bagus Tun Abdul Razak nampak result konsisten bagus Dan kita mengambil pengalaman yang sama. Jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita mappingkan kurikulum kita daripada form 1 lagi. Contoh kalau dalam subjek sains, kita kategorikan. Contoh kalau yang topik fizik, kita asingkan. Yang mana cikgu fizik akan mengajar mereka di bawah bidang kepakaran mereka lah. Jadi maknanya kita cuba dedahkan dan kita tarik minat pelajar tu untuk menghadapi subjek STEM tadi daripada form 1 lagi sebenarnya. Dan insyaAllah kita akan dapat hasil result yang lebih bagus lah sebenarnya. Yeah. Okay, sebenarnya satu soalan yang mungkin agak panas. Masa PKP dulu viral, seorang profesor dalam kelas online dia kata, ni aku tak boleh dengan B40 ni. Okay, faham. Okay. Apa ada dengan B40 di MRSM? Kita layan sama rata, Fitri. Okay. Dan Dari segi attitude macam mana? dari segi attitude pada saya, pada yang saya jawab pada awal tadi, Okay. dia equal saja. Pada saya tidak ada perbezaan yang signifikan dalam hal ini. Tetapi apa yang kita buat adalah intervention bagi pelajar yang lemah ini. Tak kira lah ada juga T20 yang lemah pun. Ada. Kita Yeah. tak boleh kita tak boleh nak kata Betul. nak sekelompok ini gini dan sebagainya. Kita ni nak ceritanya ada cikgu Dina pukul 4:30 pagi dah buat kelas tambahan. Ya. Yang pelajar lemah tadi. Pelajar 4:30 lemah pagi sampai subuh, solat subuh berjemaah dengan pelajar, sambung balik, Ya. lepas tu kelas seperti biasa. Petang ada lagi untuk pastikan anak-anak ni cemerlang. Saya pernah ada satu pelajar ni, dia dapat fail at math. Ini dekat-dekat peperiksaan percubaan. Kita rasa macam tak percaya je budak ni boleh dapat
lulus AMAT ni kan. Kita dulu bukan hebat no AMAT pun kan. Tapi bila cikgu ni suruh kita jaga, sebab kita warden dulu, saya warden kat Asmat Tap, jadi kebetulan dia duduk satu aras dengan saya. Jadi hari-hari cikgu bagi edaran kat saya. Jadi kita bagi setiap hari depan rumah saya. Ada meja bulat kan. Akhirnya budak ni boleh dapat A-. Dan sekarang dia adalah cikgu AMAT di Sarawak. Wow. Saya ada posting kat Facebook saya. Jadi nak ceritanya, semua pelajar boleh sebenarnya. Kita kena ada kepercayaan bahawa pelajar-pelajar kita mampu boleh, dan kalaupun mereka tak boleh dapat result bagus, kita sebagai guru ni kena demonstrate kat pelajar, jangan putus asa. Kadang-kadang kejayaan itu mungkin tak datang pada hari ini, mungkin datang pada masa Dr. Zul nak cakap sistem MRSM ni, dia the system itself, which is cikgu-cikgu, kaki tangan akan support mereka yang terkebelakang ni. Contoh saya sendiri pengalaman, AMAT saya teruk dulu, cikgu AMAT saya is also warden. Hari Minggu dia ajak pergi rumah dia, dia bagi kelas intensif untuk saya je, one to one. So kadang-kadang kita rasa best juga aku tak bagus AMAT dulu. At least I have a very good relationship with cikgu. Kita dah baru terima ni satu kes bully di MRSM. Tak dah. Sebab saban tahun ada kes bully. Sebab saya bayangkan MRSM ni berkasih sayang, harmoni, bahagia. Harmoni. You dekat SBP dulu, I nak tanya you kan, you ada kes bully tak kat sekolah you? Kebetulan sekolah saya sekolah baru. Jadi tak adalah macam tu. Tak ada langsung. Serius lah. Tapi ada. Sekolah lain lah. Dalam family, walaupun you adik-beradik, abang yang sulung akan bully adik bonsu macam saya. So konsep dia rasa macam saya rasa lah. beginilah, kita pun ada anak-anak kat rumah kan. Jadi saya rasa macam contohlah, kita jaga anak 4 orang kat rumah. Takkanlah ada satu hari tak menangis, cubit telinga, dia macam gaduh family lah, adik-beradik. Kita dekat MRSM ni, paling kecil MRSM ada 450. Yang sederhana, kebanyakan MRSM ada 750. Yang besar sikit ada lebih kurang 1200. Jadi memang saya dulu warden, satu aras saya tu saya kena jaga 200 pelajar. Satu aras 200 anak Pertama pagi nak kena tegangkan cadar ni. Siapa kau tak tegang cadar? Ketua warden telefon, Zul, kenapa aras kau ni tak tegang cadar? Subhanallah. Aduh. Kan bara kan. Jadi kita geram dengan budak-budak ni. Jadi Stress, nak jadi ceritanya pada saya lah, kita kena rasional dalam hal inilah. Pertama, saya tidak kata yang kita terima bully tidak. Kita tidak terima bully sebagai satu nilai yang harus kita terima. Tapi untuk parents, bila you hantar ke dalam sistem pendidikan sekolah bersama penuh atau MRSM khasnya, kita tak boleh elak sebenarnya ada kebarangkalian untuk anak kita ni begini dan sebagainya. Dan seperti saya maklumkan sebelum ini, sebenarnya bila berlaku anak kita diuji dengan kes bully, ini adalah opportunity untuk para ibu bapa. Ia ni modul yang tidak nampak dalam, yang kita tak belajar dalam kelas. Bagaimana nak say no, bagaimana nak menghadapi emosi, marah, bagaimana you nak selesaikan konflik sama you, bagaimana you nak berkomunikasi secara ramah dengan kawan-kawan. Ini adalah benda yang harus kita educate anak-anak. Dr. Zul dan Dina setuju tak kalau kita terapkan konsep di MRSM ni tempat yang kita nak belajar yang terbaik, you touch and you go? Ataupun macam nak bagi kemaafan macam familiar je statement you touch you go tu. Ataupun marilah kita berdamai, kita bermuafakat. Macam mana tempat MRSM ni? Saya jawab atas kapasiti guru lah. Saya setuju. You touch you go lah. Dan tidak bermakna you go tu maknanya kita tak sayang you. Sebenarnya kita nak bagi message kepada semua orang, kita ni anak-anak ni, bila you tak suka kepada someone, you siapa nak hukum kawan you dengan tindakan begitu. So bila you buat sesuatu benda yang melanggar undang-undang, you kena dihukum lah. Kalau sekolah sistem dia, you buat salah 3 kali warning. Itulah sebab kita pun risau tempat kita belajar, tempat yang kita rasa seronok kan. Kita MRSM apa yang paling indah sekali? Yang ada bukit bukau. Apa contoh? MRSM Ranau. Ranau paling baru kan? Paling baru. Tapi tak naklah MRSM tu tempat tiba ada polis datang, kemudian ada itu datang. Betul. Dia mencemarkan reputasi, membunuh juga motivasi. Saya kagum juga dengan tadi guru yang bangun tahajud pukul 4 pagi untuk mengajar semua tu. Jadi adakah mereka ni diberikan insentif yang terbaik sebab Fisabilillah. Fisabilillah pun dalam Islam pun kena ada juga penghargaan kan. Macam mana? Saya rasa ini perjuangan. The first day cikgu lapor diri kat MRSM, selalu kita suntik dalam semangat dalam diri mereka adalah kita adalah berjuang sebagai pendidik untuk memutuskan rantai kemiskinan tadi.
Dan spirit ini berulang-ulang kali kita sebut pada guru kita. Dan sebenarnya bangun 4.30 bukan pengetua yang suruh, ketua jabatan yang suruh, ataupun bahagian pendidikan menengah yang suruh. Sendiri. Kerana atas rasa kesedaran diri sendiri yang anak-anak ini perlu dapat A untuk subjek. Ini benda yang pada saya lah. Sebenarnya kepuasan guru itu saja. Jadi, melihat student berjaya dan you kembali semula contribute balik kepada anda masyarakat. tak tenggelam sebab ada support system yang bagus. Ya, dia tak maksudnya dia 360 lah semua bergabung. Okey, misalnya kata kalau kita faham lah situasi di MRSM ke mana-mana sekolah pun, ada ibu bapa yang segan sebab saya ni orang miskin. Jadi macam mana ibu bapa juga harus dimotivasikan terlibat sama dalam kemenjadian murid ni. Kadang ibu bapa yang harapnya anak saya ni susahlah, sekarang jangan risau, Fetri. Cikgu pandai-pandai lah tolong anak WhatsApp saya. group tu 24 jam tak berhenti. Itulah support system sekarang. Okay. Kan cikgu kena melayan 24/7 I believe. Betul. Even I as a parent pun kan. So kalau zaman dulu susah cikgu mak ayah nak approach cikgu. Tapi sekarang betul Dina. Sekarang ni yang unik tentang MRSM adalah apabila contoh Ansara, walaupun dia ada cawangan masing-masing, tapi dia ada satu badan induk yang jaga. Dan Ansara ini adalah bawa brand yang sama. Sama juga yang ibu bapa. Dia ada muafakat. Muafakat ni cawangan maktab masing-masing. Dan disatukan di bawah satu payung muafakat kebangsaan. PIBG lah dan sebenarnya ni. Betul, peranan muafakat ni sangat penting. Saya ambil tu contoh. Kadang-kadang budak viral yang susah, yang tak ada duit nak lapor diri kat MRSM, ada yang bawa plastik bag datang lapor diri kat MRSM. Subhanallah, muafakat dengan Ansara ni very strong. Dalam masa setengah jam, diorang boleh kumpul beratus ribu sebenarnya parents ni yang menyumbang. So ini support system yang sangat kuat sebenarnya. So for those parents yang bakal masukkan anak ke dalam MRSM, yang susah dan sebagainya, yang ketakutan persaingan, jangan risau. Ini ada adalah satu sistem yang sangat kuat untuk menyokong anak-anak, insyaAllah. Okey, kita nak sambung tiba-tiba kita rasa sedih pula kan. Ya, saya saja turunkan je. Lawak je. Kita pun bila sebut tentang anak ni kita emosi sikit lah kan. Mungkin masa depan mereka semua. Tak apa, kita kopi dulu. Nanti kita sambung lagi berbincang. Kita bimbang kalau ada nasir yang cuba untuk merosakkan muafakat dalam baru masuk selepas ini. Jom kita. Saya suka belajar subjek teknikal sebab subjek teknikal banyak memberi pendedahan terhadap bidang yang saya minat, iaitu bidang kejuruteraan. Kembali dalam baru masuk tapi kita rasa macam sayang nak keluar. Sebab selamanya nak masuk dalam mood kita ni untuk memandangkan anak bangsa melalui MRSM. Yang diharapkan ada momentum. Kalau M apa lagi yang cikgu bayangkan? Kalau M, mega momentum. Maju lagi? Marah lah. Tapi di sebalik M yang hebat-hebat ni, ada M yang tak macam mundur ataupun yang menengada. Yang macam mana kita nak menjadikan anak Mara ni selepas keluar dah dapat macam-macam dah, kembali kepada sarangnya, Ansara ni. Jadi apa sarang yang ada? Apa sarang yang ada? Saya dah jawab. Okay. Ansara ni memang sarang yang ada tu which is Ansara lah. Ansara ni sama je macam alumni, bekas pelajar persatuan. Tapi Ansara ni kenapa kita rasa dia macam walaupun you budak MRSM, you bangga budak MRSM. Kalau Ansara ni, kalau cakap je, oh kita ada persatuan, Ansara. Bangga dia tu lain macam. Sebab support sistem Ansara ni, I have to admit, memang luar biasa. Sebab kita ada 57 tadi kan. Di setiap, kita panggil cawangan lah, maktab-maktab ni kan. Dia setiap cawangan tu ada alumni dia masing-masing. Tapi dia ada satu Ansara Pusat ataupun Ansara Malaysia yang monitor, yang facilitate, yang orang kata bentukkan cawangan-cawangan ni. So macam support system tu very structured and organised. Siapa yang jadi penggeraknya? Penggeraknya is bekas-bekas pelajar MRSM sendiri. Tapi dia kena dalam jiwa alumni kan, kadang dia tu berminat tapi dia ni katanya segan nak join sebab belum berjaya. Belum berjaya. Yang ada ni mestilah yang hebat-hebat baru boleh jadi penggerak. Macam mana tu? Itu salah stigma dalam alumni. I rasa nak betulkan. Kebanyakannya kalau you check yang join and active alumni balik, Ansara ni balik, semua yang kategori ke belakang dulu dari segi akademik. Betul.
dalam I punya team lah, I tak nak contoh orang lain. Di Kuala Krai, Ansara Kuala Krai, ketua cawangannya saya. Okay. Penolong ketua cawangannya bukannya orang yang kiranya yang level, kalau dulu bukannya best student, bukannya top student. Saya punya I have to say sorry Mat, I punya ketua biro sukan, dia dengan stigma dia dapat brand lah, dia grad MRSM sebab sukan. Kalau bukan sebab sukan, dia tak boleh grad MRSM. Maknanya kita boleh faham lah kan, dia punya education tu very at the back. Tapi dia yang paling utama, paling semangat untuk giving back kepada Ansara. Kebanyakannya orang-orang yang ke belakang ni, tapi dia rasa macam, oh sebab MRSM lah, aku masuk MRSM lah, at least aku boleh berjaya walaupun bukan excel sangat in academic. Saya setuju dengan Doktor, macam mana kita nak gabungkan yang peminat buah cranberries, blueberries ni dengan yang makan buah langsat, buah. Kalau buah Kelantan buah apa? Buah rambutan, Buah cupu. buah mokte. Mokte ni. Tadi sebut buah cermai. Kita senada, kita berkongsi rezeki. Jadi Ansara ni lubuk yang terbaik lah. Dengan muafakat tadi, fungsinya? Sama. Sama. Muafakat adalah satu badan untuk menggabungkan semua parents di bawah satu badan, dan mereka bukan sekadar kita kata menuntut hak-hak mereka untuk menjaga anak-anak yang terbaik di MRSM, tetapi juga menyediakan benda-benda yang kita tak boleh sediakan. Contoh kalau bantuan tadi, kita dapat sediakan duit cash, kita kena isi borang A, borang B, borang C, borang D nak keluarkan duit. Tapi dalam konteks muafakat, Ansara pun sama, mereka ada satu dana yang sangat besar dan mereka dengan mudah boleh beri bantuan kepada Saya buat situ pelajar. yang lain pula. Serta kalau ada 57 MRSM di atas muka bumi Malaysia ni. Ya. Okey, satu terpalit dengan isu kontroversi, katakan bully ke apa. Kadang-kadang dia tu berseorangan dihukum. Apalah pun. Macam mana kita nak bersama? Sabarlah, kita bersama-sama. Okey, kita bersihkan kembali nama MRSM yang sedang dihangat diperkatakan ni. Kebersamaan ketika diuji tu, ketika berjaya, kamilah yang berjaya, main di julang kan, tapi bila jatuh diuji, macam mana nak bersama-sama juga. Saya rasa benda ni berlaku dalam sistem kita. Dan setiap kali kita diuji, semua stakeholders tadi akan mainkan peranan yang sangat bagus. Dan sekarang kita banyak guna media sosial lah pada saya untuk memberi awareness dan sebagainya. Kadang-kadang bila berlaku kes viral, maklum sajalah orang kita ni dia disqualifying the positif tau. Ataupun kita mudah untuk blaming di antara sama lain. Kadang benda yang bagus tu banyak, tapi bila berlaku sekali, kita dah mula nak highlight benda yang kita nak highlight tadilah. Kan? Jadi sekarang peranan ibu bapa, contohnya Facebook di kita kata di Muafakat ataupun Ansara, apa yang berlaku adalah kita kadang-kadang kita cuba untuk tidak terpengaruh dengan benda yang viral tersebut. So apa yang kita buat adalah kita kekal dan konsisten untuk war-warkan benda yang baik kepada sistem kita. Mudah-mudahan benda yang viral tadi dapat diuruskan dengan baik, dan akhirnya stigma negatif kepada sistem pendidikan kita ni dapat kita elakkan. Sebenarnya Fitri, dia bantu cool down the viral tu. Saya rasa kan ini satu budaya yang kita kena betulkan lah. Kadang-kadang kita terlalu, yang tadilah saya sebut tadi, kita over generalizing, kita jumping to conclusion, dan kita Terus buat nak jadi andaian, hakim. kita nak turun jadi hakim. Dan jadi judge. kadang-kadang kan saya tu orang yang jaga sistem MRSM ni kadang rasa juga macam, ya Allah, kenapalah komen Betul. macam ni. Sedangkan cikgu dekat maktab ni, kalau kita tengok conversation kita daripada awal tadi, cikgu-cikgu kita dekat sekolah, pengetua kita kat sekolah, subhanallah, kita ni 24 hours sebenarnya. Kan? Betul-betul. Sebab tu you kena join the system. Tak, Fitri, You tak boleh memantau je. Emosi kat sini. Betul. Kerana bila you cuba highlight benda yang negatif tanpa melihat benda yang positif tadi, sebenarnya letih lah cikgu-cikgu kita ni. Dan sebenarnya kita memujuk-mujuk hati kita supaya sabar cikgu. Kita akan maksud macam tu lah. Kebanyakannya yang komen ni yang semuanya berada di luar padang. Bukan yang masuk padang main sekali. No, they are not. Kebanyakannya. Kunci je lah. Tetapi kita tak boleh juga disqualify parent-parent yang sangat supportive. Ya. Bila kita buat posting kat laman sosial dan sebagainya, sentiasa memberi semangat dan menceritakan tentang, contohlah kalau saya sukalah kalau dalam Facebook, bila hari marah je saya akan posting. Apa kaitan you dengan MARA ataupun MRSM. So masing-masing akan post, oh saya begini-begini, saya dapat pergi luar negara dengan MARA, saya dulu pelajar MRSM. You know, sebenarnya dekat satu keluarga dekat Malaysia ni, pada saya lah, paling kurang satu Seorang orang akan ada kaitan dengan marah, kan? dengan marah. Terhutang budi dengan marahnya. Dan saya rasa benda tu kita jangan disqualify. Yep. Kita raikan dan kita lihat dari sudut yang Kita positif. buanglah segala yang negatif tentang marah ni. Yang asmara, yang amarah, yang ada kaitannya tak baik, kita buang. Yang mengada-ngada tu. Okey, kalau satu batch yang masuk 57 di MRSM ni, kan katakan 5,700 orang, yang kadar yang peringkat awal nak keluar balik tu macam mana? Dia masuk katakan form 1. Macam mana kita nak jaga supaya bertahan di sini? Inilah syurga anda. Okay.
Saya rasa pertama ujian UKKM kita cuba untuk pastikan kita mengambil pelajar yang mempunyai resilient yang tinggi. Ada coping skill yang bagus untuk enter the system. Tetapi biasalah, tidak ada satu instrumen yang perfect. Ada juga anak-anak pelajar yang masuk padahal mereka mungkin tidak serasi dengan sistem pendidikan kita lah. Kita tak boleh nafikan. Tapi tak sampai 1% pun yang keluar kes pada sistem. terpencil lah. Kes terpencil Kes saja. terpencil. So, Itu kena kalau terima lah. ditanyakan kepada Dina, benar tak satu hari anda menangis kesyukuran sebab MRSM? Of course, bukan satu hari, banyak hari. Bila dah makin-makin menginjak usia ni, kita akan throwback. Paling belakang kita akan tengok, sebab MRSM lah. Walaupun I only have 2 years, 2 tahun yang singkat, yang pendek, tapi sebenarnya MRSM yang membentuk siapa diri saya sekarang. Which is memanglah daripada lain pun ada, tetapi MRSM memberi impak yang besar. Memang positif kita tengok dari segi resilient to become a fighter. And memang bila masuk ke pengajian pun semangat MRSM tu dibawa semangat MRSM tu dibawa, rasa belagak tu no lah, rasa bangga. Yakin. Bukan belagak. Macam Dr. Zul tadi dia pernah meraung sebab kes Apple. Okay. Apple tu memang saya sekali dengar pun dah rasa ni. Pasti banyak sebagai seorang kaunselor, kisah inspirasi dapat kita kongsikan dalam waktu yang terhad ni. Fitri ni kena buat slot lain lah pula. Kan? Sebab kisah inspirasi dia Macam banyak. bersamamu. Okay, saya ambil satu contoh. Okay. Satu pelajar ni, dia tak nak pergi ambil AdMed. SPM. Okay, SPM tak nak pergi ambil kertas AdMed. Kita dah beratur budak-budak ni kan, kita kira ikut angka giliran kan. Tak ada pula budak ni. Mana ni? Nervous lah ni kita ni. Toilet ke apa ni? Rupa-rupanya duduk dekat asrama, tak nak pergi ambil paper AdMed. Jadi kita pun Allah, kita pergi kat asrama, kutuk pintu ni. Kenapa awak tak nak pergi ambil AdMed ni? Kita pula kan duk fikir macam mana nak bagi rasional budak ni kan. Kita bukan bijak no AdMed. Kalau saya ceritakan teruk no kat sini, tak naklah saya sebut berapa result AdMed saya tu kan. Okey, saya ni dapat idea macam mana nak buat ni kan. Pergi ambil sijil saya SPM ni, saya pergi tunjuk kat dia dengan suara yang tinggi lah. Sempat buat sijil? Sempat. Ambil sijil kat bilik. Berlari ambil sijil kat bilik. Bilik saya tu sijil SPM dia. Jadi tunjuk. Saya kata, cuba awak tengok result SPM saya ni dengan ada cikgu lah kan. Lakonan lah sekejap Into the character. Lepas tu dia kata, cik, tengok AdMed, result AdMed saya berapa ni? Cikgu, result AdMed, cikgu dapat sekian lah kan. Which is bukan A lah. Dan saya kata kat dia, saya hidup ke saya macam mana sekarang? Saya okey ke tak okey? Cikgu Zul okey. So kalau you pergi ambil result hari ni pun AdMed you tak bagus, adakah you musnah hidup you? Diam dia. Lama-lama dia kata, betul juga kan cikgu. Cepat exam dalam saat ni. So yes, terus berlari dia. Panjang. Tapi nak ceritanya, anak-anak MRSM ni sangat unik. Dan mereka ini sebenarnya kompetitif. Ya, kompetitif tu. Dia bersaing. Dan mereka takut untuk dapat B. Padahal cikgu yang mengajar ni belum tentu A. Nasib baik lulus. Nasib baik lulus. Jadi nak ceritanya adalah, ini adalah momen-momen yang sangat indah kita dengan anak-anak. Dan sebenarnya bila dia keluar daripada sistem kita, budak MRSM ni Fitri, dia nak kahwin, dia akan teks kita. Dia nak bertunang, dia teks kita. Kejayaan apa, naik pangkat cikgu, saya naik pangkat ni cikgu, nak belanja makan cikgu makan ni. Subhanallah, saya bukan itu kita minta. Tapi sebenarnya waktu kita pergi dan waktu dia dapat jemputan, dia dah kahwin, kita tengok dia berjaya. Itulah bangun 4:30 pagi tadi berbaloi sebenarnya. Maksudnya tak lupa asal-usul lah. Hingga ke akhir hayat lah insyaAllah. Itu dia. Jadi target Dina macam mana? Sebagai seorang yang ada jiwa MRSM yang kobar kan? Boleh kita panggil antara ratu MRSM juga. Okay, target macam mana? Nak pergi ke kampung-kampung, nak tengok yang berpotensi ke apa? Kalau diberikan peluang. Sebab benda tu, sistem itu semua dah ada by Mara. Dah cantik dah. Mara dah buat the system. Ansara, saya bercakap sebagai Ansara. Ansara ni kena kuat untuk bantu sistem di Mara tu. Ansara ni bukan semata-mata untuk giving back kepada MRSM. Sebab persatuan is untuk menjaga kebajikan dan juga orang kata growing of the ahli-ahli persatuan sendiri. Kita banyak program yang macam nak bantu usahawan-usahawan dalam kalangan ahli kita. Program growing individual, macam kalau ada projek, kita bagi dekat geng-geng dululah. Contoh. Tapi melalui proses yang tepat, yang betul. So bukan hanya giving back kepada MRSM. Stakeholders kita banyak. Sebab kata PM ni Tiwi Krama. Apa dia berusaha sungguh-sungguh sehingga mencapai tujuan. Bertiwi Krama. Okay, jadi sebelum drama kita berakhir, daripada Dr. Zul sendiri, daripada isi hati yang tulus bersih kan, apa impian sebelum menutup mata terhadap MRSM ini supaya momentumnya kekal? Silakan.
Saya cakap dari 3 perspektif. Pertama adalah perspektif individu yang menjaga cikgu-cikgu lah. Pertamanya adalah saya sentiasa mengimpikan guru-guru yang mempunyai betul-betul darah guru. Bukan bila kita kelar ni keluar darah penjual kowe, Tupperware dan sebagainya. Ini benda yang sangat penting. Kita nak the real teachers yang memahami aspirasi kita. Bila you mengajar dalam kelas, tak kira pelajar tu macam mana, you dapat cope dan dapat dengan penuh hati mengajar anak-anak ini. Ini adalah benda yang paling mahal sebagai guru dan saya rasa di mana-mana setting pendidikan sekalipun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah dari perspektif pelajar. Saya sangat mengimpikan anak-anak pelajar MRSM yang boleh create benda baru. Bukan sekadar bila keluar you nak makan gaji, nak kerja government, tetapi mampu buka bisnes dan you boleh jadi individu yang kaya dan akhirnya boleh berbakti balik kepada masyarakat. Dan kita faham Fitri, kita harus terima hakikat selepas COVID-19, kita dapati banyak benda yang berlega-lega dalam masyarakat kita ini dari segi ekonomi dan sebagainya yang harus kita bantu anak-anak ini dan kita harus turun sama-sama dan kita work together dan akhirnya insya-Allah matlamat visi dan misi MARA dan juga MRSM secara spesifiknya dapat kita realisasikan. Itulah harapan saya insya-Allah. Terima kasih. Jangan tarik balik manifesto tu. Ya. Dan seorang bondang, seorang ratu MRSM, impian terbesar Dina untuk lebih menjelajah lagi ruang dalam untuk mertabatkan MRSM, silakan. Ya, saya akan bercakap satu je perspektif. Doktor tadi 3, dia memang level lain dia. Kita rakyat marahan ni satu perspektif saja. Dari segi angle Ansara lah sebagai bekas pelajar MRSM. So saya harap that Ansara ni really can become the support system towards MRSM itself. Because one of the main stakeholders Ansara is MRSM, MARA. So jadi tolonglah kepada bekas-bekas pelajar MRSM buang stigma, kata macam you cakap tadi kan, aku tak sukses lagi lah, malu lah nak join alumni. Kita bukan macam alumni yang hanya buat program dinner lepas tu nak bermegah dengan tunjuk kunci kereta masing-masing. No, Ansara bukan alumni sebegitu. Dia lebih kepada memberi kembali. Lagi Dina. Yelah, macam memang itulah passionnya kita kepada Ansara. Dan orang selalu tanya, kau ada masa buat program Ansara ni, because Ansara ni kebajikan. You giving back without any coming back to you directly ke apa semua. So orang tanya, masa memang tak ada. Saya 3 orang anak nak jaga kecil lagi. Tapi I sanggup fly ke Muka untuk jadi facilitator untuk program, to support MARA punya program. Tolong fikir, satu ni penting selalu orang akan tanya, apa aku dapat kalau aku join Ansara? Please change your question, apa aku boleh bagi kalau aku join Ansara? Change that first, then insyaAllah benda-benda lain tu akan dipermudahkan. Macam mana borang dia? Online saja sekarang, semua digital. Itu dia. Terima kasih kerana bersama kita untuk sepanjang sejam ini. Dr. Zulkifli Hussein, Timbalan Pengarah 2 Bahagian Pendidikan Menengah dan Kaunselor MARA, yang saya rasa akan menjadi orang yang terkenal suatu hari nanti. Amin. Dan mampu memberi yang besar untuk masyarakat. Yang baik daripada Allah insyaAllah. InsyaAllah. Dan juga teknologis Rozainah Ibrahim Dinam, alumni MRSM Kuala Kerai dan Ketua Cawangan Ansara Kuala Kerai. Moga menjadi pemimpin yang hebat bonda contoh suatu hari nanti. InsyaAllah. Sekian saja bermaksud untuk kali ini, semoga anda mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga dapat kita sebar luaskan untuk kebaikan bersama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.